Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadis yang ke-22, mantapkan hafazan Al-Quran. Mantapkan hafazan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi qala. Kita bubuh sini. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Ni pun kita tak check balik. Nanti kita check. Baik, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ma li ahadihim ay yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal nusiya wastadhkiru al-Quran fa innahu ashaddu tafasiyan min sudurir rijali minan na'am. Hadis ringkas, tetapi ada banyak perkara yang perlu kita fahami berkaitan dengan hadis ini. Terjemahan daripada Abdullah radhiyallahu anhu ada di sini. Katanya Nabi SAW bersabda, tiadalah patut seseorang itu mengatakan, aku lupa ayat ini dan ini. Tak patut seorang yang dah hafal ayat Al-Quran menyatakan, aku lupa ayat ini, aku lupa ayat tu. Tak patut, tak elok, tak bagus lah maksudnya. Tetapi katakanlah, aku telah dilupakan. Katakan, aku dilupakan Allah, aku dilupakan dah. Ayat ni apa dia kan, tak ingat kan. Bukan jangan katakan aku lupa. Okey, kita tengok. Kita tengok dia punya keterangan dia. Selalulah mengulangi bacaan Al-Quran. Sesungguhnya ia begitu cepat pergi dari dada seseorang itu daripada unta terlepas dan hilang. Unta ni kalau kita biar, dia akan cepat dah hilang, lepas jalan. Kita pun tahu lebih mana. Al-Quran lebih cepat daripada itu. Baik. Kita nak cerita pasal unta lebih-lebih tu tak tahulah. Maksudnya begitulah. Cepatnya Al-Quran itu hilang di dada dan diingatan jika kita tidak jaga dengan elok, jaga dengan baik. Baik. Perawi hadis, rujuk hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ialah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebab kita nak kena hati-hati juga, kena teliti juga. Abdullah ada ramai. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud yang kita baca hadis ini. Abdullah bin Abu Bakar pun ada. Abdullah bin Umar pun ada. Abdullah bin Zubair pun ada. Ramai yang nama Abdullah. Baik. Keterangan para ulama salaf menyatakan bahawa melupakan Al-Quran, maknanya melupakan hafalan Al-Quran adalah sebahagian dosa-dosa besar. Tu dia, bukan perkara yang kita boleh pandang remeh. Orang yang lupa Quran ni. Jadi kalau sikit-sikit lah, kalau banyak lah, kalau semua lagilah kan. Al-Dhahak pula menyatakan bahawa tidaklah seseorang itu belajar Al-Quran kemudian melupakannya, melainkan ia disebabkan dosa yang dilakukan. Sebab apa kita hafal kemudian kita lupa? Sebab apa? Sebab dosa yang kita lakukan menyebabkan kita lupa akan Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa-apa sahaja musibah yang menimpa dirimu adalah hasil daripada perbuatanmu sendiri. Ya. Surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Kita kena ingat, apa je musibah yang berlaku, ini mesti ada sebab perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri juga. COVID-19 sebab apa? Perbuatan kita sendirilah juga kan. Kita lihat tang mana kesalahan kita, tang mana kita boleh perbetulkan dia. Baik. Jadi kita tumpu di sinilah. Tumpu di sini ni maknanya orang yang hafal Al-Quran, lepas tu dia lupa Al-Quran, itu disebabkan dosa dia sendiri. Kerana dia tidak mengulang ataupun dia tidak terlibat dia dengan benda-benda yang menyebabkan dia menyebabkan dosa, dan dosa itu akan melupakan dia dengan Al-Quran. Baik. Ialah sekolah rendah mesti ada kita hafal Al-Quran. Sekolah menengah tambah-tambah sekolah agama mesti ada hafal Al-Quran. Lepas sekolah menengah ingat lagi ayat-ayat yang kita hafal tu. Kena ulang balik. Kena tengok, kena ulang balik. Hafal balik, tengok balik. Yang kita tak hafal, okey, tak apa. Yang dah hafal tu jaga baik-baik. Nabi SAW juga menjelaskan dalam satu hadis, وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا. Terjemahan: dibentangkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar selain daripada dosa kerana melupakan satu surah atau satu ayat yang dipelajari atau dihafaznya. Jadi bila dengar baca hadis ni, janganlah pula aku tak mau apa-apa langsung takut nanti lupa berdosa. Tak boleh juga macam tu. Jangan kita lari daripada tanggungjawab kita. Kerana lari tanggungjawab tak akan melepaskan kita daripada tanggungjawab kita. Imam Al-Qurtubi berpendapat bahawa melupakan Al-Quran layak diletakkan sebagai berdosa kepada sesiapa yang menghafaznya, tak kira sikit, tak kira banyak. Lebih-lebih lagi jika melanggar hukum agama sehingga jauh dari landasan. Ini kerana kedudukannya telah jatuh seperti orang yang tidak menghafaz Al-Quran. Apabila kita menghafaz Al-Quran, bagaikan kita meningkatkan prestasi diri kita ke tahap yang lebih tinggi. Tiba-tiba kita lupa ayat Al-Quran yang kita hafaz tersebut, umpama kita turun martabat, turun darjat ke peringkat yang lebih rendah. Dalam isu ini, siapa pun tak mahu kan, bila dah duduk elok, tempat yang elok, tinggi tersebut, jadi dia jatuh balik. Tapi orang tak tengok daripada sudut Al-Quran ini. Adanya orang yang dia hafal dah 30 juzuk, akhirnya dia melupakan kerana kesibukan dia ataupun kena maksiat yang dilakukan. Wal'ayazubillahi min zalik. Ini peringatan kepada diri saya lah. Sendiri yang terutamanya. Dalam isu ini terdapat dua keadaan. Okey, ada dua keadaan isu ini. Pertama, lupa kerana berusaha mengingati Al-Quran yang menyebabkan ia kembali kepada kejahilan. Yang pertama, lupa dia sebab dia tak usaha, yang menyebabkan dia kembali kepada macam dia tak tahu apa. Aku dulu hafal lah ni, arah rasa apa pun tak ada. Jaga yang macam tu. Itu mungkin disebabkan kerana kita yang mengambil remeh hafalan Al-Quran yang kita hafal satu ketika dahulu. Baik. Ia menyebabkan ia kembali kepada kejahilan dengan maksud meninggalkannya dengan sengaja sehingga lupa. Bila kita dah pernah bersama dengan Al-Quran, bila dah kita menghafal Al-Quran, maka kita kena jaga. Janganlah berlalu hari-hari kita
hari-hari yang tidak bersama dengan Al-Quran. Jangan macam tu. Hari-hari dengan Al-Quran, terutama ayat-ayat yang telah kita hafal. Paling kurang, kalau kita boleh ingat macam kita ingat dulu, paling kurang kita baca. Maknanya kita berusaha. Jangan sampailah kita termasuk daripada orang yang tak berusaha, akan masuk dalam golongan yang pertama yang ni. Maka ia adalah sesuatu yang berat di sisi agama. Ya, kalau kita sekolah mesti ada hafalan. Paling kurang kita panggil, kita kata surah ayat-ayat lazim. Kata kalau sekolah agama lagilah, kita kata setiap tahun dia akan ada surah-surah yang akan dihafaz. Mai kata 6, dia kata 6 ada 4 surah, dia kata 6, 1 juzuk dia kena hafal. Itu dia kena jaga. Kedua, seseorang yang menjaga hafazannya dengan selalu membacanya tetapi masih dikalahkan oleh lupa, maka hal ini dimaafkan dengan berdalilkan kepada hadis. Jadi itu yang pertama. Yang pertama itu kita dengar berat. Berat tu pasal apa? Pasal dia tak berusaha. Dia hafal, kemudian dia tak berusaha. Lupa dia sebab dia memang dia tak berusaha untuk mengingat ataupun mengulang kembali Al-Quran. Itu berat. Yang kedua, seseorang yang menjaga hafazannya tapi masih lagi dia lupa, maka ini dimaafkan. Dia dah usaha, dia dah cuba semampu dia, tapi dia tak boleh. Ialah kita kata waktu dia hafal, waktu dia belajar dulu ni, macam kami akan sebut contoh bagi saya lah, senang bagi apa, hafal 30 juzuk. Hafal 30 juzuk tu, saya ingat paling banyak satu waktu yang saya boleh ingat dalam lebih kurang hampir 20 juzuk. Hampir 20 juzuk. Kalau ni samalah, kita pun tak tahu nak buat apa. Bukanlah kita tak mengulang. Mengulanglah sekadar yang kita mampu. Tetapi ialah kita dikalahkan lagi dengan ada macam-macam pekerjaan. Bila dah masuk di alam pekerjaan ni, dulu waktu di sekolah, waktu di tahfiz dulu, ialah kita tak sibuk dengan apa, sibuk dengan hafalan kita ajalah. Sibuk dengan hafalan kita saja. Kita kalut dengan benda lain. Lah ni dia kalut dengan keluarga, dengan kerja yang macam-macam, kan, komitmen yang tinggi dengan, kalau kata saya, dengan imam, dengan kita jadi guru takmir, kita ada mengajar kuliah lagi malam-malam, kan. Kemudian macam-macam kerja. Jadi sekadar yang kita boleh, tak mampu dah kita nak ingat sampai 20. Kalau kata di tahfiz dulu ni, kalau tarawih, insya-Allah tak ada masalah. Kita takkan tengok Quran lah. Setiap malam-malam tu takkan tengok Quran lah. Tapi sekarang ni Allahu Akbar, kena tengok Al-Quran. Walaupun kita kata hafal, dia kadang-kadang dia melencong ke lain. Sebab apa? Sebab ialah banyaknya perkara yang masuk, dan kita pun hafal waktu tu tua. Sebab tu Al-Quran, dan kita sebut waktu tu ajarkan anak Al-Quran tu waktu bila? Waktu muda-muda, waktu dia kecil, kan. Kalau kata kami di tahfiz, macam kami hafal selepas umur 17, 18, selepas SPM. Jadi waktu tu kita kata boleh hafal, tetapi nak jaga hafalan tu memang agak susah lah. Memang agak susah, tetapi tidak mustahil. Kita pun tak mau nak bagi alasan. Jangan hidup kita banyak beralasan. Macam lagu Bangau oh Bangau, Bangau, kenapa engkau kurus, macam mana aku tak kurus. Rumput panjang sangat. Rumput pasal apa panjang sangat, kerbau tak makan aku. Sampailah selang nu baru selesai, kan. Kalau kita beralasan takkan selesai bila-bila pun. Baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qari'an yaqra'u min al-laili fil masjid faqala yarhamuhullahu laqad adhkarani kadha wa kadha ayah asqatuha min surati kadha wa kadha. Kena cek balik. Baik, tak apa. Daripada hadis ini dapat difahami beberapa perkara seperti berikut. Masya-Allah. Kita tak bubuh ni orang terjemahan dia. Macam mana boleh hilang. Baik, maknanya tak apa, kita terjemahkan di sini.
Baru pasal yang ni, Masya Allah. Terjemahan dia tak, tapi dia ambil daripada hadis ini, dia fahami terjemahan. Ini besar ni, kena buh balik ni. Macam ni maksudnya. Nabi SAW mendengar seorang pembaca, seorang qari yang membaca Al-Quran pada malam di masjid. Yaqra'u min al-lail fil masjid faqala yarhamuhu. Maka Nabi pun bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Laqad adhkarani, sesungguhnya dia telah mengingatkan aku ayat ini, ayat itu. Ayat ini dan ayat ini yang aku hampir lupa lah, daripada surah ini, daripada surah ini. Jangan kita bandingkan lupa Nabi dengan lupa kita. Lupa Nabi pun jika ia lupa nanti disebut. Itu maksudnya. Jadi Nabi masuk ke masjid, Nabi dengar bacaan Al-Quran daripada seseorang, maka Nabi pun sebut, aku hampir semoga Allah Ta'ala merahmati lelaki itu. Wallahu alam siapa dia. Sahabat tersebut telah mengingatkan Nabi tentang ayat itu dan ini, ayat ini dan itu yang hampir-hampir akan lupa daripada surah ini dan surah ini. Tak kira lah. Baik. Tak kira lah, tentu Menak Habak kata ada masa tak kira lah ayat apapun kan. Daripada hadis ini difahami beberapa perkara seperti berikut. Pertama, harus meninggikan suara ketika tilawah Al-Quran pada malam hari di masjid selagi mana tidak mengganggu orang lain beribadah dan ikhlas hatinya. Jadi kita boleh deras suara kita, kuatkan suara kita pada malam di masjid pula, dengan syarat tak ganggu orang lain. Yang kedua, dengan syarat ikhlas hati. Jangan kita tinggikan suara kerana nak bagi orang dengar bacaan kita, nak bagi orang dengar, sama ada kita nak kata orang, kita nak orang kata kita gini baik, kita sedap suara, ataupun kita nak kata kita nak orang kata kat kita, bagusnya dia. Ada juga. Jadi selagi mana kita ikhlas. Baik. Yang kedua, digalakkan berdoa kepada seseorang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi bila seseorang memberikan apa-apa kebaikan kepada kita, bukan takat beli barang ataupun seseorang yang mengingatkan kita, dia pun tak tahu, kata dia mengingatkan kita, kita merahmati dia. Itu ada kita cerita tentang seseorang baca bismillah ketika makan. Jadi kita nak makan kita dengar orang kawan sebelah baca bismillah. Jadi kita pun baca bismillah disebabkan dengan dia baca bismillah. Maka kita digalakkan untuk berdoa kepada dia, kerana dia telah memberikan kepada kita kebaikan. Kalau tidak, kita tak baca bismillah. Dengan sebabkan dia, kita ingat, maka kita berdoalah kepada dia. Doanya sekongkongnya disebut di sini, yarhamuhullah, yarhamuhullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Yarhamuhu, kalau perempuan, yarhamuha, yarhamuhallah. Ini yang diajar dalam hadis ni lah. Yang ketiga, mendengar bacaan Al-Quran daripada orang lain adalah sunnah. Itu yang kita dah bahaskan sebelum ini. Yang keempat, digalakkan membaca Al-Quran pada waktu malam. Jadi ada doanya, nanti kita tengok. Para ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan bahawa Nabi SAW juga bersifat pelupa. Rasulullah ada juga waktu yang dia lupa. Ini merupakan isyarat bahawa Nabi SAW juga bersifat seperti dengan sifat manusia biasa. Tetapi lupa Nabi itu tidak kekal. Kita lupa tak ingat terus. Lupa Nabi tidak kekal. Atas sebab itulah Nabi SAW sentiasa mengulang-ulang Al-Quran, sama ada membacanya sendiri atau mendengar bacaan para sahabat. Jadi salah satu untuk kita mengulang Al-Quran, kalau kita tak larat nak baca Al-Quran, kita dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran itu adalah satu cara untuk kita mengulang bacaan ataupun hafalan kita. Rasulullah lupa, dan lupa Nabi itu ada hikmahnya.
lupa Nabi itu disebabkan untuk memberikan panduan kepada umat. Bukan saja-saja contohnya ialah Nabi solat. Satu hari Nabi solat dengan para sahabat, solat asar. Nabi terlupa rakaat. Ada sahabat yang tegur belakang. Barulah Nabi sedar, bahawa rupanya silap rakaat. Jadi lupa Nabi itu ada hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi Nabi nak ajar, kalau lupa apa yang nak kena buat. Lagu mana kita nak buat lah. Baik. Tambah-tambah bila kata imam di masjid lupa. Jadi macam mana kita nak buat? Ada orang yang keliru pening, dia mufarakah, dia balik rumah macam tu ya, sembahyang balik di rumah. Ada cara yang diajarkan. Baik. Tetapi Nabi atas sebab itu Nabi SAW bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam setiap kali menjelangnya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Baik. Jadi itu cara dia. Antara isu yang berlega di dalam masyarakat ialah tentang doa khatam Al-Quran yang diamalkan. Khatam Al-Quran. Doa ini tidaklah sabit dalam mana-mana riwayat sebagai doa khatam Al-Quran. Tak ada dalam riwayat mana-mana ataupun dalam hadis tentang doa yang kita doa ni. Sebagai doa khatam Al-Quran yang warid daripada Rasulullah SAW, tidak ada riwayat yang menyebutkan sedemikian. Meskipun begitu, dari sudut makna-makna yang terkandung dalam doa ini amatlah menarik. Apa doa tu? Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, boleh tengok maknanya di situ. Kita terus kepada terdapat dua pendapat pada bacaan nasina ataupun nusina, sama ada ia dibaca dengan nasina atau nusina. Menurut kaedah bahasa Arab, perkataan nasitu bermaksud aku lupa, menunjukkan dia sendiri yang melupakan sesuatu itu dengan sengaja. Bila kita sebut nasitu, aku lupa. Manakala perkataan unsi itu pula adalah unsi itu maksudnya gimana? Aku dilupakan. Aku dilupakan. Aku usaha dah nak tak mau bagi lupa, tapi lupa juga. Macam tu. Tapi aku dilupakan juga. Adalah disebabkan perbuatan selain dirinya yang membuatkan ia lupa. Unsi itu ada benda-benda yang lain, perkara-perkara lain. Macam saya sebut tadi ni, kita hafal Al-Quran. Waktu kita hafal Al-Quran, dia tahfiz dulu ni, Masya Allah, kita boleh ingat dengan baik, kita boleh mengulang. Tapi bila keadaan berlalu selepas itu, zaman kita lari ni dengan kita nak zaman pekerjaan, kita dengan berkeluarga, dengan anak dan sebagainya, menyebabkan kita kurang masa. Macam mana kita nak buat macam kita duk tahfiz, tak boleh. Maksudnya kita usaha, tapi dengan keadaan-keadaan semasa yang menyebabkan kita lupa. Itu dimaksudnya nusina ataupun nusitu. Aku telah dilupakan dengan sibuk dengan yang macam-macam komitmen yang berbagai kan. Sebab tu ahli Al-Quran, terutamanya orang yang hafiz Al-Quran, kehidupan dia sebolehnya mestilah jangan keluar daripada bidang tu. Kalau keluar bidang tu habis kan. Hafiz Al-Quran, kemudian dia ambil bidang bisnes, dia akan masa dia habis banyak dengan bisnes lah kan. Orang hafiz Al-Quran, habis hafal Al-Quran, lepas tu dia masuk dalam bidang tahfiz juga,
dia mengajak tahfiz juga, itu insya-Allah akan ingat, akan kekal ingatannya. Tapi kalau dia pergi ke bidang-bidang lain, bidang-bidang lain tu akan melupakan dia. Baik. Tambah-tambah suasana pula tidak mengizinkan ataupun tidak merangsangkan ataupun tidak memberikan kepada kita semangat untuk hafal Al-Quran. Semangat kepada benda lain pula kan. Orang boleh bersemangat sukan lebih daripada dengan lah ni musim bola ni, orang sanggup bangun sampai 2-3 pagi untuk tengok bola. Berapa orang yang sanggup untuk bangun berqiyamul lail tahajud Al-Quran. Ini kita tengok diri kita sendirilah. Kita tak mau nak katakan apa-apa. Diri kita pun bukanlah yang terbaik dan kita berusaha untuk yang jadi terbaik, walaupun kita tahu kita tak mungkin untuk dapat yang terbaik, yang sempurna, tapi kita berusaha ke arah kesempurnaan. Baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Kekurangan manusia itulah kesempurnaan manusia. Kekurangan manusia itulah kesempurnaan manusia. Fikirkan apa yang saya sebut. Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini menyebutkan bahawa hadis ini menunjukkan kemakruhan ucapan. Makruh bukanlah sebab dosa kita kata aku lupa. Kan makruh ucapan aku lupa ayat sekian. Makruh, dan ia merupakan makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh yang okey lah, kita kata makruh yang okey. Makruh pun dia ada beberapa. Di tanzih ni bersih ataupun yang suci. Makruh yang maksudnya bukanlah makruh yang teruk, kita kata makruh yang okey. Makruh yang okey, tapi makruh jugalah. Manakala tidak dimakruhkan ucapan aku dilupakan, ini kerana pada lafaz yang pertama terkandung tasahul. Kalau kita kata aku lupa dengan sebab sengaja, itu kurang baik, makruh, kerana itu terkandung tasahul. Tasahul ni mengambil mudah. Macam kita saja-saja nak buat lupa, ataupun kita ambil ringan perkara tersebut. Lebih-lebih lagi kepada ayat Al-Quran yang dah pernah kita hafal dulu. Mengambil mudah dan melalaikan Al-Quran. Kalau kata aku lupa lah ayat ni, maknanya dia terkandung di dalamnya itu makna macam kita mengambil mudah tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafal. Kesimpulannya, tapi kalau kata aku dilupakan, maksud dia sebaliknya tu, aku dah usaha tetapi ada perkara yang lain yang menyebabkan aku dilupakan. Kalut dengan berbagai perkara, walaupun begitu tidaklah bermaksud kita menjadikan ia jadi sepanjangnya jadi alasan dalam hidup kita. Kita tetap berusaha. Memang kita berusaha, bukan hanya sekadar alasan, ya. Kesimpulannya, elakkan diri daripada menyebut ayat yang membawa kepada makna negatif. Makna negatif, yang kalau kita kata nasi tu bermakna, makna dia ke arah negatif. Kalau kita kata nusi tu, itu ke arah positif. Lebih-lebih lagi dan arah positif, maksudnya dia akan menyebabkan kita, aku ni dilupakan dah ni, kalau banyak sangat ni, maka dia akan usaha untuk mengingat Al-Quran kembali. Lebih-lebih lagi yang menunjukkan bahawa kita meninggalkan atau mengabaikan Al-Quran Al-Karim, lagilah tak boleh. Ini hanya diri kita lah yang tahu sekadar mana usaha kita. Adakah kita benar-benar tinggalkan Al-Quran terus yang hak mana kita hafal, ataupun kita memang duk usaha pun daripada dulu, lepas aku hafal aku duk usaha, duk ingat, cuba nak kan. Itu diri sendiri yang jawab. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami telah lupa, ajarkan kami apa yang tidak kami ketahui, dan fahamkanlah kami tentang agama kami. Habis, selesai tentang itu pengajaran. Berusaha memantapkan hafazan Al-Quran dari masa ke semasa. Hafazah ni bukan hanya sekadar orang yang hafiz Al-Quran. Orang yang tak hafiz Al-Quran pun sebanyak mana yang dia hafal, tetap dia kena jaga ayat-ayat yang dihafaz tersebut. Yang kedua, banyakkan berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat mengekalkan hafazan. Itu yang kedua. Kena doa. Kena doa. Di samping itu, tak bolehlah kita nak harap doa saja maknanya kan. Doa itu satu senjata pada kita, tetapi di samping itu kita juga berusaha. Itu maksudnya. Yang ketiga, menghindari diri daripada melakukan perbuatan dosa dan maksiat dengan sedaya upaya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga diri kita daripada melakukan dosa dan memperbaiki diri kita dalam kita melakukan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua yang menonton. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian hadis kita, hadis yang ke-22 pada pagi ini, hadis-hadis tentang cinta Al-Quran, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.